Seperti yang dijanjikan, kita akan bercakap berkenaan pendigitalan sistem kesihatan bertingkat kecikapan perkhidmatan. Sudah pasti kita sedia maklum, sebelum ini kita menggunakan sistem secara manual dan kini sudah pun menggunakan secara digital. Jadi bagaimana ia akan memberikan impak kepada sistem dan juga penyambat sistem kesihatan. Kita bersama dengan Dr. Muhammad Syamir Hakim Omar yang juga merupakan Pegawai Perubatan Bahagian Kesihatan Awam Digital Interim Kementerian Kesihatan Malaysia. Assalamualaikum, apa khabar Doktor? Alhamdulillah, terima kasih bersama kami pada pagi ini. Doktor, kita bermula untuk kita berkenal-kenalan ya berkenaan tentang sistem digital kesihatan. Apa yang perlu kita ketahui tentang sistem digital kesihatan yang disediakan oleh pihak KKM, Doktor? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Ismail kerana menjemput saya pada pagi ini untuk rancangan kita pada sesi pagi ini. Okey, untuk menjawab kepada soalan kenapa kita pentingnya sistem digital dalam memperkasakan perkhidmatan awam ni, ia adalah selaras dengan rancangan Malaysia ke-12 dan Pelan Strategik Pendigitalan KKM 2021 sehingga 2025 di mana ia ada menggariskan tentang pengukuhan sistem kesihatan awam berteraskan digital. So seperti yang kita tahu, jika kita menggunakan sistem digital ni, kita ada banyak manfaatnya untuk kita memperkasakan sistem perkhidmatan kita lah. So antara sebab yang pertama kenapa kita perlu menggunakan sistem digital ni ia adalah kerana ia menjimatkan masa dan kos lah. Seperti yang kita tahu, kita bekerja di staf kesihatan yang bekerja di lapangan mengambil masa yang agak panjang untuk menyiapkan laporan, sama ada laporan klinikal ataupun bukan klinikal. Ada kajian yang menyatakan bahawa lebih kurang 30% daripada masa diambil oleh setiap kaki tangan hospital ataupun kesihatan semata-mata untuk membuat laporan. So bila kita menggunakan sistem digital ni, laporan data pesakit itu akan dapat dapati secara cepat dan efisien, seterusnya dapat mengurangkan masa staf untuk membuat laporan pesakit lah. So bila kita dapat kurangkan masa staf kesihatan untuk membuat laporan tu, kita akan dapat memberikan mereka lebih fokus kepada rawatan dan penjagaan pesakit lah. Okey, Doktor, sehingga setakat ini sejauh mana peratusan penggunaan sistem digital kesihatan ini mungkin di klinik-klinik kesihatan ataupun di hospital-hospital utama tempatan, Doktor? Alright. Untuk sekarang ni pihak KKM amat komited lah dengan sistem pendigitalan kesihatan ini. Kami sudah mendigitalisasikan beberapa modul kesihatan awam seperti modul saringan kesihatan, modul program imunisasi kebangsaan dan modul janji temu lah. So sebelum saya bercakap tentang hal itu, Ismail, saya nak terangkan ada satu lagi sebab kenapa kita perlu menggunakan sistem digital ni lah. Kita baru habis memasuki fasa endemik pasca pandemik COVID-19 lah. So sewaktu zaman COVID-19 tu kita nampak banyak kesan positif aplikasi digital ni lah, terutamanya aplikasi MySejahtera semasa pandemik COVID-19, di mana kita menggunakan sistem janji temu di dalam aplikasi MySejahtera untuk memberikan laluan kepada orang awam untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Disebabkan itu kita dapat memvaksinasi 90% daripada populasi Malaysia 4 bulan sebelum sasaran yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia lah. Selain daripada itu, aplikasi MySejahtera juga membantu kerajaan untuk mengesan individu yang mempunyai kontak rapat dengan pesakit positif COVID-19, di mana kita menggunakan sistem check-in. Data menunjukkan seramai 47 juta individu telah berjaya dikesan dengan menggunakan sistem aplikasi MySejahtera. Hal ini dapat mengurangkan beban staf di lapangan untuk mengesan pasien yang mempunyai kontak rapat dengan pesakit positif COVID-19. Seingat saya di dalam MySejahtera pun ada virtual consultation ke? Jadi mungkin boleh diceritakan sedikit berkenaan virtual consultation yang boleh digunakan secara dalam talian ini. Alright, okey. So apa yang kami ingin sampaikan melalui aplikasi MySejahtera ialah sistem janji temu ataupun kita panggil modul janji temu. Modul janji temu ni kita kembangkan daripada aplikasi MySejahtera tu pada bulan Jun 2022 hari tu. Kita
dia berasal daripada aplikasi COVID-19. Kita kembangkan dia kepada menjadi aplikasi kesihatan awam lah. So di dalam aplikasi awam tersebut kita ada tambah modul saringan kesihatan, modul imunisasi kebangsaan, dan salah satunya ialah sistem janji temu. So sistem janji temu ini adalah sistem di mana kita memberikan laluan kepada pasien ataupun pesakit ataupun pengguna aplikasi MySejahtera itu untuk membuat tempahan janji temu melalui aplikasi MySejahtera, di mana mereka dapat memilih beberapa perkhidmatan, fasiliti berdekatan dan mengikut tarikh dan masa mereka lah. So selepas itu kita ada kembangkan sistem janji temu ini kepada beberapa perkhidmatan seperti inisiatif saringan kesihatan kebangsaan, saringan kesihatan PKB 40, khidmat berhenti merokok, rawatan pesakit luar, saringan kesihatan pra-perkahwinan, saringan kesihatan pra-pengajian atau pekerjaan, khidmat perancang keluarga, serta yang terakhir sekali ialah prosedur di mana pasien boleh book appointment untuk mendapatkan rawatan penukaran tiub kencing ataupun mengambil darah. Doktor, banyak perkhidmatan yang disebutkan oleh doktor tadi melalui perkhidmatan secara dalam talian ataupun secara digital ini. Sehingga setakat ini bagaimana penerimaan pesakit-pesakit ataupun klien bagi Kementerian Kesihatan Malaysia yang menggunakan aplikasi ataupun tujuan digital ini? Okey. Untuk servis-servis untuk 5 servis yang terakhir yang saya cakap tadi, kita baru bermula pada 1 Januari lepas. So daripada data yang kita nampak daripada apa yang telah ditempah oleh masyarakat umum amat memberangsangkan. Ia slot yang telah dibuka oleh setiap klinik kesihatan dilihat meningkat hari demi hari. So saya dapat pastikan bahawa kita punya sistem temu janji ini diterima baik oleh masyarakat. Ya, apakah golongan yang berisiko tinggi seperti warga emas yang seringkali memerlukan temu janji juga boleh menikmati layanan ataupun tawaran perkhidmatan digital ini, Doktor? Alright. Okey, saya ingin confirmkan yang bahawa aplikasi MySejahtera ini adalah aplikasi yang mesra pengguna lah. Di mana ia memberikan kemudahan kepada seseorang pengguna, termasuklah warga emas, untuk membuat tempahan janji temu secara cepat, mudah dan efisien. Di samping itu, saya percaya disebabkan pandemik COVID-19 hari itu, ramai warga emas sudah mempunyai telefon pintar dan mereka juga sudah terbiasa dengan aplikasi MySejahtera. Disebabkan itu, saya rasa tiada masalah untuk kebanyakan warga emas untuk membuat tempahan janji temu melalui aplikasi MySejahtera. Walau bagaimanapun, saya tak nafikan ada terdapat segelintir warga emas yang masih tidak tahu untuk menggunakan MySejahtera lah. So disebabkan itu, di dalam aplikasi MySejahtera kita mempunyai fungsi tanggungan di mana anak-anak mereka boleh menempah sesi temu janji untuk warga emas tersebut melalui aplikasi MySejahtera seperti mana mereka menempah temu janji untuk diri mereka sendiri. Ya, ialah mungkin ambil masa sedikitlah, Doktor, ya, untuk golongan seperti ini beralih daripada manual kepada digital. Tadi banyak dikongsikan berkenaan konsultasi, rawatan dan juga temu janji. Tetapi untuk pemberian ubat pula bagaimana? Apakah sistem digital juga boleh digunakan untuk pemberian ubat melalui unit farmasi oleh Kementerian Kesihatan? Untuk masa sekarang ni kita masih dalam perbincangan dengan berbagai pihak termasuklah farmasi. Kami ingin perkhidmatan janji temu ini dapat dinikmati oleh semua rakyat Malaysia serta semua jenis perkhidmatan. Kami akan masukkan juga farmasi dalam jenis perkhidmatan lah di dalam sistem janji temu tersebut. Ya. Tadi doktor kongsikan berkenaan kalau menggunakan perkhidmatan ini untuk pegawai perubatan, penolong pegawai perubatan ataupun petugas kesihatan boleh menjimatkan sehingga 30% ya ruang masa itu. Jadi itu untuk di klinik dan juga di tempat-tempat tersebut. Cuma untuk kita nak cerita tentang waktu menunggu, waktu untuk mendapatkan rawatan, apakah ia juga akan memberikan satu penjimatan yang signifikan kepada klien ataupun kepada pesakit, Doktor? Ya, aplikasi MySejahtera ini merupakan aplikasi yang mesra pengguna, di mana kita memberikan peluang kepada pesakit di mana-mana mereka berada untuk membuat tempahan janji temu. Misal kata seseorang pengguna itu
tidak mempunyai kenderaan untuk menempah sesi jam temu ke klinik kesihatan tersebut. Jadi dengan mengakses kepada aplikasi MySejahtera daripada rumah ataupun di dalam bilik mereka pun, mereka dapat membuat tempahan tarikh janji temu pada masa akan datang. Sebab tu kita kena tekan dekat sini bahawa sistem aplikasi MySejahtera melalui janji temu ini, ia sangat menjimatkan masa dan menjimatkan kos, di mana mereka tidak perlu untuk keluar daripada rumah, tidak perlu untuk menggunakan kereta atau apa-apa kenderaan untuk ke fasiliti berkenaan untuk mendapatkan janji temu lah. Ya, Doktor, sehingga ke tarikh ini Yang Berhormat Menteri Kesihatan juga menggesa supaya kalau ada ruang untuk kita mendapatkan dos penggalak kedua dan sebagainya. Jadi apakah MySejahtera juga boleh digunakan untuk mendapatkan janji temu bagi dos penggalak yang kedua? Ya, untuk seperti yang kita hadapi semasa zaman pandemik COVID-19 hari itu, kita menggunakan aplikasi MySejahtera untuk apa-apa urusan berkaitan dengan COVID-19. Jadi untuk urusan dos penggalak COVID-19 ni, kita memang ada fungsi untuk mana-mana pelanggan di luar sana yang ingin menempas slot janji temu untuk mendapatkan dos penggalak COVID-19. Doktor, sedikit juga berkenaan tentang menginjak ke tahun 2023, apakah mungkin kita dapat melihat bukan saja aplikasi MySejahtera, tetapi keseluruhan atmosfera sistem digital kesihatan di Kementerian Kesihatan Malaysia akan dapat dinikmati oleh hampir keseluruhan rakyat Malaysia dan hampir di mungkin kita kata klinik-klinik kesihatan yang signifikan dan hospital-hospital utama di dalam negara kita, Doktor. Ya, berdasarkan apa yang KKM ingin capai dalam masa yang terdekat ini, selaras dengan pelan strategik pendigitalan, kami di KKM amat komited untuk mendigitalisasikan keseluruhan proses manual yang sekarang ini berada di hospital-hospital kerajaan serta mana-mana lagi fasiliti kerajaan. Ini adalah untuk mengurangkan beban kaki tangan di lapangan lah semasa melakukan proses manual tersebut. Jadi melalui beberapa modul kesihatan awam yang telah kita bina beberapa bulan yang lepas, kita dapati hampir keseluruhan fasiliti kesihatan kerajaan termasuk hospital kerajaan, klinik kesihatan dan klinik desa menggunakan sistem digital tersebut. Bukan hanya di Lembah Kelang. Bukan hanya di Lembah Kelang. Untuk sistem janji temu ni, saya nak bagi tahu Ismail yang kita sudah melakukan ground training kepada staf kesihatan di lapangan di semua fasiliti kesihatan kerajaan untuk menggunakan sistem ini. Jadi kalau kita tengok status penggunaan sistem janji temu MySejahtera ni, ia amat memperasangkan kerana hampir satu negara menggunakan sistem janji temu MySejahtera. Okey, di terakhir kali ini sebagai kesimpulan, apakah mungkin harapan daripada pihak doktor mewakili pihak Kementerian Kesihatan Malaysia untuk 2023 ini adalah tahun bagi rakyat Malaysia mula beralih daripada sistem manual dan juga mula menggunakan sistem digital seperti aplikasi MySejahtera untuk mendapatkan temujanji atau mendapatkan rawatan, Doktor? Okey, besar harapan saya daripada Kementerian Kesihatan Malaysia untuk melihat semua rakyat Malaysia menggunakan sistem digital yang pihak kami tawarkan kepada rakyat semua. Jadi apa yang saya ingin tekankan ialah aplikasi MySejahtera ni ialah saya harapkan aplikasi MySejahtera ni adalah aplikasi yang evergreen dan ia akan digunakan oleh semua rakyat Malaysia sampai bila-bila. Dan untuk harapan yang spesifik kepada sistem janji temu ini, saya berharap sistem ini dapat dimanfaatkan dan digunakan oleh semua lapisan masyarakat supaya urusan mereka di klinik nanti akan dapat berjalan dengan lancar. InsyaAllah. Terima kasih Doktor kerana bersama dengan kami. Ada pesanan terakhir, itu adalah kesimpulannya. Terima kasih kerana bersama untuk membawakan berkenaan pendigitalan sistem kesihatan dari pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Selamat bertugas bagi pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Semoga tahun 2023 akan merealisasikan usaha mendigitalisasi sepenuhnya penyampaian perkhidmatan bagi perkhidmatan kesihatan. Kita nak